Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu kan. macam ketuk pintu rumah orang pula. Assalamualaikum. Ada orang tak kat rumah? Okey. Hai, bertemu kembali di rancangan apa Mira Miranda ataupun Ahmad Fahmi. Ahmad Marzuki, hai, terima kasih. Okey, bertemu kembali di rancangan Mira Mazalan ataupun Mira Miranda di FB Live Mira Mazalan. Okey. So, okey, masuk dulu ramai-ramai sebelum kita start dengan topik kita hari ni. Okey, so seperti biasa kita akan start jam 9 malam setiap hari. Okey, setiap hari jam 9 malam Okey, bertemu kembali dengan Mira Mazalan ataupun Mira Miranda. Okey, setiap malam pada pukul 9. Okey, so Mira nak semua orang ramai-ramai masuk dulu. Okey, sebelum tu nak tanya siapa yang dah masuk. Line clear tak sekarang? And ada dengar suara Mira ke? Siapa yang dah tengok, dah masuk live Mira, boleh komen tak? Dengar ke? Atau macam mana? Line okey ke tak okey? Suara okey ke tak okey? Boleh komen tak? Okay, so welcome. Alright, sementara kita start dengan topik hari ini. So, apa kata kita tunggu dulu, bagi ramai-ramai dulu masuk. Hai Kak Zah. Kak Zah buat apa tu, dah makan ke? Kak Zah dah makan ke? Cuba komen, dah makan ke belum? Sebab kita nak tunggu ramai-ramai masuk dulu. Sebelum tu, komen-komen dulu. Selamat malam. Kau dah makan ke? Malam ni makan apa? Makan apa? Okay, kita buat style Lailor. Hari ni korang makan apa? Okay, boleh komen tak makan apa? Kak Zah dah makan ke? Dah kakak. Oh dah, Alhamdulillah. Makan apa tu Kak Zah? Kita buat spaghetti hari ni, carbonara. Okay. So, hari ni, topik kita hari ni. Okay, sebelum tu kenalkan diri dulu. Sekejap. Sebelum tu, kami kenalkan diri dulu. Nama nama Mira Mazalan ataupun Mira Miranda. Okay, dan kakak spaghetti juga. Boleh besok kita bawa kalau ada lebih Kak Zah. Okay, and kenalkan adik Mira, Ija. Hai. Okay, kenalkan diri. Okey, saya Hamiza, boleh panggil Ija. Karate teacher. Okay. Okay, tahu tak topik kita hari ni? Tahu tak topik kita hari ni? Topik kita hari ni apa, Ija? Topik Okey, topik hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan kepentingan sunscreen dan juga sunblock. Alright. Esok kita cuti. Oh ya ke Kak Zah? Okey, tak apa. Kalau cuti tak dapatlah nak merasa spaghetti kita besok. Okey. So, jom kita start dengan topik kita hari ini berkenaan dengan sunscreen, kepentingan sunscreen dan juga sunblock. Okay? Okay, so macam biasa, Ija akan apa ni? Tak tahu benar nak cakap. Explain dekat korang kepentingan sunscreen dan juga sunblock. Okay. Korang tahu tak apa perbezaan sunscreen dan juga sunblock? Boleh komen tak? Tahu tak apa perbezaan sunscreen dan juga sunblock? Kak Zah pakai sunscreen tak? Kak Zah kena paksa dengan kita kan Kak Zah? Kena paksa pakai sunscreen.
Okay, cuba komen. Korang tahu tak apa perbezaan sunscreen dan juga sunblock? Dia slow. Sekejap lagi baru naik. Hai, siapa yang dah masuk? Boleh komen tak? Korang tahu tak perbezaan sunscreen dan juga sunblock? Siapa dah masuk? Boleh komen tak? Okay, siapa yang dah tengok live ni, korang boleh komen. Korang ada pakai sunscreen tak ataupun sunblock? Hai Anis. Ya, kena paksa. Kak Zah kena paksa pakai sunscreen. Okay? Okay, sebab hai Fakrullah. Okay, sebab sekarang ni ramai tak still ramai lagi tak tahu pasal kepentingan kepentingan sunscreen ataupun sunblock. Sebab setengah orang still lagi tak pakai. Macam Kak Zah, kita dah paksa dia pakai. Okay? Alright, so Jah. Yes. Okay. Boleh komen tak siapa yang still lagi tak pakai sunblock ataupun sunscreen? Boleh komen. Okay, sebab hari ni topik kita pasal sunscreen ataupun sunblock ya. Kepentingan sunscreen ataupun sunblock. Okay, sebab sekarang ni still ramai orang tak tahu kepentingan sunscreen ataupun sunblock. Okay, boleh komen. Okay, kita tanya Ijah lah Okay, apa yang Ijah boleh terangkan apa itu sunblock? Okay, actually sunscreen dengan sunblock ni sama je, dua-dua fungsi dia. Cuma sunblock ni dia lindung kulit dari luar, and then sunscreen ni dia lindung skin kita dari dalam. Okay, kalau sunblock ni mostly dia ada white cast. Maksudnya macam dia ada tone up kita punya skin, macam putih lah, nampak putih kalau pakai sunblock. Sunscreen dia punya texture macam creamy. Dia tak maksudnya tak tone up kita punya skin. Hai Nik Fadli. Okay, faham tak perbezaan sunscreen dengan sunblock tadi? Okay, yang mana kalau sunblock tu dia prevent kita punya luaran sahaja. Betul? Yes. Okay, and then sunscreen itu dalaman. Okay, so pentingnya sebab sekarang ni kita dekat Malaysia. Okay, kita dekat Malaysia, kita punya cuaca agak sangat panas and terik. So kita memang kena memang kena wajib pakai sunscreen ataupun sunblock. Okay, untuk prevent and ataupun protect kita punya skin daripada cahaya matahari. Alright, so dekat Malaysia kita punya korang okay kalau pakai 50 dan ke atas. 50 SPF 50 and ada plus 4 kali. Kalau korang tengok dekat Watson, dekat botol tu dia akan tulis PA+++. 3 atau 4 kali macam tu. Yang tu bagus untuk skin. Okay, untuk skin, orang cakap kan tone kulit kita kan semua tak sama. Ada yang putih, ada yang gelap sikit, ada yang maybe gelap lah. Yang tu kita punya penggunaan SPF ada 50, ada 30 kot paling rendah. Tak sure. 30 ada 30 paling rendah, tak silap. Tapi seeloknya pakai 50 dan ke atas. Maknanya 50 SPF 50 dan ada PA++. Iaitu untuk PA++ tu dia sekali dengan kalau cahaya lampu. Cahaya lampu tu so korang kena beli. Kalau korang nak check, dia ada tulis macam ni. Okay, nampak tak? Contoh. Nampak tak? Blur lah. Okay, jap.
Kalau korang nak beli sunscreen, kembar kau ni. Hai Cik Da. Hai Cik Da. Okay, kalau korang nak beli sunscreen, korang kena cari yang... Oh, sorry. Masalah teknikal. Sekejap. Ada masalah teknikal sikit. Okay. Comel lah dua-dua ni. Thank you Cik Da. Okay, terima kasih Cik Da. Okay, so kalau korang pergi mana-mana drugstore ke ataupun nak beli apa-apa jenis brand pun, okay, korang kena pastikan yang ada SPF 50 dan juga dan plus PA++ tu. Alright? Okay, itu sangat penting untuk protect selain daripada cahaya matahari, cahaya lampu juga boleh menyebabkan korang punya ada pigmentasi pada skin korang. Macam Mira sekarang ni sebab lambat, kesedaran tu dapat lambat. So sebab itulah sekarang pun skin dah ada pigmentation. Okay. So okay, cuba korang komen kat bawah. Siapa yang still lagi tak pakai sunscreen ataupun sunblock? Okay, boleh komen tak? Siapa yang still lagi tak pakai sunscreen ataupun sunblock? Hai Muhammad Amin. Okay, siapa yang baru masuk? Okay, kita malam ni kita ada topik kepentingan sunscreen ataupun sunblock. Okay, so Mira nak tanya kat sini, siapa yang still lagi tak pakai sunblock ataupun sunscreen? Okay, boleh komen tak? Okay, so Mira nak cerita experience Mira dulu. Pernah Mira tak pakai, ni 4 tahun ke 5 tahun lepas lah macam tu. Mira pernah pergi PD waktu tu and waktu tu tak pakai apa-apa. Even sunscreen, sunblock memang tak pakai. Balik je daripada PD hari tu, muka burn sangat-sangat teruk. Okay, experience dulu 4 tahun ke 5 tahun lepas pergi PD and then balik daripada PD tu, muka sangat-sangat teruk sebab waktu tu memang tak pakai apa-apa. Tak pakai sunscreen, tak pakai sunblock, apa-apa pun memang tak pakai. Okay, so kulit pada waktu tu dia jadi burn and then dia merah-merah. Lepas merah tu dia akan gelap, dia akan kering, muka sangat-sangat kering dan akan menggelupas. Sangat teruk waktu tu. Okay, and okay, ada lagi experience Mira waktu 2 tahun, tahun lepas kalau tak silap. Okay, Mira pergi Krabi. Waktu tu Mira pakai sunscreen. Okay, sunscreen SPF 120. Sangat-sangat best, sangat-sangat bagus. Waktu tu Mira dekat atas bot tau. Atas bot tu yang dekat hujung tu sangat-sangat panas. Memang kalau kena matahari tu memang direct. Maksudnya tak duduk belah dalam, duduk belah luar. Memang kena matahari sangat-sangat panas. And then waktu tu Mira pakai sunscreen. Balik je daripada daripada Krabi memang tak burn langsung muka Mira. Itu Mira nak cerita pasal proven lah sunscreen dengan sunblock ni. Alright, dapat tak? Okay, dapat tak? So, cubalah komen. Korang ada tak yang still lagi tak pakai sunblock ataupun sunscreen? Kenapa kita wajib pakai sunblock atau sunscreen? Ijah boleh cerita? Okay. Okay, kenapa kita kena pakai sunscreen atau sunblock? Sebab nak jaga kita punya skin barrier. Apa itu skin barrier? Skin barrier ialah lapisan kulit paling atas. Yang luar ni kan, kalau rosak, dia mudahlah burn and then naik jeragat, naik jerawat. So, kena jaga you all punya skin barrier. So, kena selalu apply sunscreen. And yang paling penting, sunscreen ni korang kena apply setiap 4 jam, betul? 4
4 hingga 5 jam. 4 hingga 5 jam. Nak apa orang kata, nak lebih efektif, kena reapply. Reapply selalu setiap 4 ataupun 5 jam. Dia lebih efektif lah kalau korang pakai tu. Lagi-lagi korang kalau duduk, maksudnya bekerja di tempat yang lebih terdedah daripada cahaya matahari lah. Even lelaki pun korang wajib pakai sunscreen ataupun sunblock. Sebab sekarang ni macam cahaya, apa ni kita nak cakap, cuaca kita sangat-sangat panas sekarang. Hai Andrew, hai Nur Shazlinda. Okay, sebab sekarang ni sangat-sangat panas. Okay, so nak mengelak juga daripada kanser kulit. Alright, sambung. Okay, saya nak cakap sunscreen ni dia bagi perlindungan 98% sahaja. And then 2% lagi tu korang kena pakai, maksudnya kena pakai payung. Kalau tengok orang Korea, dia bagi anak-anak dia pakai pakai sunscreen ni. And then selalu duduk dekat tempat yang teduh untuk cover lagi 2%. Right. Cuba komen siapa yang still lagi tak pakai sunscreen kalau keluar daripada rumah. Even duduk dalam rumah pun, waktu siang hari korang wajib tau pakai sunscreen ataupun sunblock untuk prevent daripada, sebab kalau even korang duduk dalam rumah pun, korang still terdedah daripada cahaya matahari. Faham tak? Kalau korang duduk kat office pun, korang terdedah daripada cahaya lampu. Okay? Hai Nora. Andrew, saya tak pakai. Andrew, kenalah pakai. Kalau kena pakai sunscreen ataupun sunblock yang ada SPF 50 dan PA++. Okay? So korang kena pakai, maksudnya kena ada 2 benda tu kalau korang nak cari sunscreen atau sunblock. Macam dekat office, sebab muka I berminyak. Okay, kalau muka berminyak, dia kena cari yang kesesuaian lah. Sebab kita ada 2 jenis. Kita ada okay. Sunscreen ni, sunscreen atau sunblock ada 2 jenis. Ada yang warna orange tu tak? Ada. Okay. Okay, kalau Mira sendiri, saya tak pakai. Okay, Megat. So, lepas ni kena pakai sunblock ataupun sunscreen. Okay, dia kena ikut sebab dia ada banyak jenis texture untuk untuk sunscreen. Okay, so kena cari yang sesuai dengan kulit lah. Kalau macam try terlalu pekat ke, kalau cuba dulu. Kalau tak sesuai, mungkin boleh try yang mungkin dia punya yang watery tu korang boleh cuba tengok jenis korang, ataupun korang boleh je google dekat internet. Ada je yang kalau jenis muka berminyak ke, kering ke, ataupun normal ke, yang jenis yang macam mana korang sesuai. Hai Intan Azmi, hai Muhammad Anas. Okay, sunblock dengan sunscreen ni dia punya orang cakap function tu sama je, cuma dia punya texture. Okay, kalau sunblock dia lindung kulit dari luar, maksudnya dari atas lah. Okay, untuk sunscreen dia lindung kulit kita dari dalam. Dapat tak Amin? Sunscreen dia protect kita punya kulit dari dalam. Manakala okay, kalau sunblock pula dia protect kita luaran sahaja. Okay, kalau kita tengok perempuan dia lebih suka yang sunscreen atau sunblock yang ada white cast, maksudnya bagi efek putih dekat skin. Kalau lelaki boleh pilih, dia banyak jenis sunscreen. Ada yang creamy macam tu, just orang cakap dia tak nampak lah kalau kita pakai. Okay, Andrew, untuk kulit yang berminyak, dia sarankan pakai yang watery. Bukan, ada sunblock yang warna orange tu, yang dekat Watson tu. Itu yang Biore punya brand. Yang tu murah je. Yang tu tak mahal, dalam belas je boleh dapat dah dekat Watson. Okay, mana colour? Okay, Amin dah dapat dah. Okay, ada tak yang lain nak tanya apa-apa lagi? Nak tanya apa-apa tips
skincare pun boleh je. Sebab since semalam kita punya topik. Okay, I cuba. Okay, Andrew. Okay, since semalam kita bincangkan topik pasal penggunaan skincare kan. So hari ni sunscreen. Okay, sunscreen ni Sunscreen juga pun skincare juga. untuk elak kita punya skin jadi berkedut. Sekarang ni kalau Betul. kita tengok Ijam bila meningkat dewasa ni jeragat ni makin banyak naik sebab kita banyak terdedah dengan cahaya matahari. Betul. Kalau nak awet muda pun korang kena wajib pakai sunscreen ataupun sunblock. Dia sangat-sangat orang kata penting. Sebab jeragat ni paling orang cakap benda yang paling susah untuk hilang. Kalau you all pakai skincare pun, skincare tu just untuk pudarkan you all punya jeragat sahaja, bukan untuk hilangkan. You all kalau nak hilangkan jeragat kena buat rawatan laser yang beribu-ribu tu. Baru boleh hilangkan. Tu pun hanya sementara sahaja sebab you all punya jeragat ni ada dalam lapisan kulit paling dalam. Betul. Sebab Mira sendiri pun memang ada jeragat sebenarnya. Siapa yang kenal memang tahulah. Muka Mira memang... Hai Cik Ia. Hai Cik Ia. Okay, muka Mira memang ada jeragat sebab dulu memang tak pakai. Mira start pakai sunscreen dengan sunblock ni berapa tahun dalam Cik Ia banyak ni. 2 tahun ke 3 tahun baru start nak pakai sunblock sunscreen. Dah lewat lah, kiranya dah 20-an kan baru start nak pakai sunscreen atau sunblock ni. Beza kulit lelaki dengan perempuan. Okey, ramai yang tahu kulit lelaki ni lebih tebal daripada perempuan. So that dia punya skin tak ada masalah sangat daripada perempuan. So perempuan ni kena jaga lebih sikit lah skin dia. Tapi lelaki pun wajib tahu pakai sunscreen ataupun sunblock. Okay. Hai Cik Ia. Okay, Cik Ia so pun ada pengalaman jeragat banyak. Cik Ia buat rawatan laser kan Cik Ia? Cik Ia buat rawatan laser. Okay, Cik Ia macam pergi spa. Okay, macam Mira okay, dulu Mira pernah pakai pernah pakai produk yang ada mercury. Contohnya yang dulu yang famous tu? Jangan cakap. Okay. Tapi ramai orang tahu pasal produk tu. Ramai orang tahu produk tu pun memang orang dah tahu memang ada mercury. Tak jadi pun. Apa yang tak jadi tu Cik Ia? Buat laser tu ke? Tak jadi pun. Okay, produk tu memang ni waktu Mira study dulu memang Mira banyak. Sebab waktu tu pun ramai orang tak tahu yang pasal mercury. Start daripada tu, lepas dah tahu produk ni ada mercury. Selepas dah orang kata viral produk mercury ni macam ni. Start daripada situ Mira dah stop lah pakai produk yang ada mercury. Cik Ya sekarang ni pakar kulit. Pergi pakar kulit. Alhamdulillah. Okey lah tu Cik Ya. Okay, so nak cerita Mira punya story dulu. Okay, Mira pakai produk, banyak sangat jenis-jenis produk yang ada mercury Sebab tu muka Mira, skin Mira memang ada jeragat. Sebab dulu pun tak pakai lepas dah pakai produk mercury ni, lepas tu dah tak pakai lagi sunscreen ke sunblock ke, memang tak pakai dulu. Sekarang ni dalam 2 tahun ni baru dapat kesedaran lah kepentingan sunscreen ataupun sunblock ni. Okay, so korang yang still lagi tak pakai sunblock atau sunscreen, korang wajib pergi Watsons sekarang ataupun apa-apa brand pun yang ada SPF 50 plus PA++. Korang wajib kena cari yang macam tu. Okay, Ija mention balik, sunscreen ni bukan untuk hilangkan you all punya jeragat. Dia hanya untuk elakkan jeragat tu lebih banyak. Sebab jeragat ni hanya boleh dihilangkan dengan rawatan laser. Tanyalah doktor mana-mana pun, semua cakap macam tu. Sebab Ija ada buat research and then ada tengok video-video yang doktor share.
Dia cakap memang jerawat ni susah untuk hilangkan. Betul. So mana-mana produk pun dia boleh mengurangkan lah, memudahkan korang punya pigmentation. Kalau Ija guna Aina Serum, maybe Aina Serum ni ada ingredient semula jadi, so dia macam lambat sikit. Dia boleh pudarkan. Kalau Ija tengok feedback customer Ija, ramai yang cakap dia punya jerawat pudar, tapi still ada sebab kita punya jerawat ni ada dalam lapisan kulit yang paling dalam. Terima kasih Cik Ia, Tom Kurus, thank you. Comel anak saudara Cik Ia ni. Thank you Cik Ia. Okay, so cuba komen korang pakai brand apa, ataupun korang tak pakai tak sunscreen ataupun sunblock. Boleh komen tak? Ataupun korang boleh ambil picture, snap sunscreen korang pakai yang brand apa. Kalau Mira pakai je apa-apa brand pun. Maksudnya sunscreen, asalkan ada sunscreen. Mira pakai je apa jenis brand. Tapi yang dekat drugstore lah. Dia tak adalah pakai yang pelik-pelik. Tapi sekarang ni banyak orang kata produk-produk skincare yang keluarkan sekali dengan sunscreen. Sebab sekarang pun ramai juga yang dah aware pasal sunscreen dengan sunblock ni. Okay, yang jenis pakai foundation yang dah ada SPF 50 ke 30, selalu foundation ada SPF 30 atau 40. Korang still juga kena apply sunscreen. Betul. Alright. Okay, dapat tak? Faham ke faham? Faham ke faham? Boleh ke boleh? Alright. Dapat tak hari ni kepentingan sunscreen ataupun sunblock? Okay, siapa yang baru masuk? Kalau ada yang baru masuk, okay, malam ni kita bincang topik sunscreen ya, kepentingan sunscreen. Yang mana sunscreen ni nak protect daripada cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Okay. Untuk protect cahaya lampu, jangan lupa nak buat research. Dia tak semua sunscreen ada ingredient yang boleh protect daripada sinaran ultraviolet yang dari lampu tu lah, dari lampu, laptop, phone. Yang tu ada dia punya sunscreen khas. Korang kena buat research. Yang ni PA++ yang ni ke? Untuk ultraviolet juga. Korang kalau boleh cari SPF 50 PA+++ 4 kali. Sebab setengah sunscreen dia tak ada, dia hanya SPF 50 saja, dia tak ada letak PA++. So korang kena cari yang ada dua jenis macam ni. Yang ni Mira beli dekat Watson sahaja. Yang ni Mira beli kat Watson sahaja. Dia ada SPF 50 and PA+++. Yang ni, yang kalau korang jumpa yang macam ni, yang ni memang bagus. Kalau korang nak tahu sesuai ataupun tak dengan korang boleh try dulu yang mana-mana brand pun, ataupun buat research dulu. Sebab ramai je tengok yang buat review satu-satu sunscreen tu, mana yang sesuai untuk skin korang. Korang boleh je Google. Boleh Google je jenis kulit and then apa jenis texture yang sesuai dengan kulit korang. Macam tu. Okay. Okay, thanks info. Okay, jumpa lagi. Okay, Abang Gad dah gerak Okay. Okay, kat dalam ni ada tak sesiapa yang nak tanya berkenaan dengan sunscreen ataupun sunblock ataupun skincare lain ke? Ataupun apa-apa pun jenis berkenaan dengan skin. Sebab malam ni kita memang nak share tips skincare lah. Sebab semalam kita dah share tips penggunaan skincare. So malam ni pasal fokus untuk sunscreen sahaja. Sebab ramai je tengok, ramai lagi tak ada macam kesedaran untuk pakai sunscreen.
Okay, so cubalah komen. Korang boleh ambil gambar sunscreen yang korang pakai. Boleh komen dekat sini. Okay, kalau yang jenis pakai produk skincare, ada yang mengadu dia pakai skincare ni tak menjadi pun dekat skin dia. Lepas tu Ija tanya, pakai sunscreen tak? Dia cakap tak pakai. So sunscreen ni dia untuk protect you all punya skincare juga supaya lebih berkesan. Betul. Yes. Dan juga sunscreen ataupun sunblock ni juga boleh nak elak daripada cepat tua lah. Cepat berkedut, bukan cepat tua. Okay, cepat berkedut. Alright, dapat tak? So siapa nak awet muda kenalah pakai. Untuk lelaki boleh pakai ke? Untuk lelaki pun memang kena pakai. Cia, kalau lelaki pun memang kena pakai. Yang terdedah dengan matahari sebab tu kita sangat penting untuk kita memang pakai. terdedah daripada cahaya matahari. So memang kita wajib pakai. Kalau habis malas pun, lepas dah cuci muka tu, letak je lah sunscreen tu. Habis malas pun, kalau stay je kat rumah kan, kalau habis malas pun lepas cuci muka, just letak je sunscreen. Setengah orang akan letak moisturizer dulu ataupun toner dulu. Lepas dah cuci muka, letak toner dulu. Lepas dah letak toner, korang akan letak moisturizer ataupun serum dulu Serum dulu. Okay, sorry, serum dulu. Serum dulu. Jenis serum ni ada macam-macam jenis. Korang boleh je campur. Macam korang ada beberapa jenis serum, so korang boleh campur. Tapi korang jangan terus campur together Maksudnya korang kena pakai setiap 2 minit macam tu. Danish dengan Daus tu dah banyak naik jerawat kecil-kecil tu. Cik Ya, okay, maybe kulit diorang berminyak, so boleh naik juga jerawat kecil-kecil tu. And then penggunaan cleanser, pencuci muka tu pun, cleanser tu pun penting. Pemilihan cleanser tu pun penting. Betul? Okay. Mira. Ya, Abdullah Mukris. Ya. Hai Gigi. Hai Zizi. Thank you for watching. Zizi, ada soalan tak untuk sunscreen ataupun sunblock ni? Zizi, komen lah kat bawah. Abdullah Mukris, panggil je ke? Hai. Ada soalan tak? Hai Gigi, Hai komen Hen. lah. Terima Hai Kak kasih Hen. like. Bagi love sikit. Okay, so siapa-siapa yang masuk ni bolehlah korang share. Kak Hen pakai sunscreen tak? Okay, kalau korang ada pakai sunscreen, boleh tak ambil gambar sunscreen korang and komen dekat live ni. Thank you bagi love. Gigi pakai sunscreen tak? Komen lah korang ada pakai sunscreen brand apa. Tadi cakap apa? Terima kasih Mukris, Abdullah Mukris bagi love. Okay. Apa lagi? Alright, cuba korang komen. Korang pakai sunscreen brand apa? Lelaki pun wajib tau pakai sekarang ni. Sunscreen dengan sunblock tu tak sama ke? Okay, Sama je, dia punya fungsi dia sama je untuk protect daripada sinaran matahari, sinaran UVA and UVB yang boleh merosakkan skin barrier kita. Sunscreen dengan sunblock tu dia punya beza. Sunblock dia untuk protect dari luar. Kalau sunscreen untuk protect kita punya skin dari dalam. Abdullah Mukris pakai Mary Kay. Okay, Mary Kay bagus juga. Pakai Aina sponsored by Ija. Pakai Aina sponsored by Ija. Janganlah mention. Wow, untungnya dapat sponsor daripada Ija Azizi. Okay. Sunscreen, Hair tanya sunscreen berapa? Okay, Hair tanya untuk Aina Beauty
Untuk Aina produk kena pakai dua-dua ke? Okey, Cik Ya boleh pakai yang sunscreen tu, cari SPF paling kurang pun SPF 50 plus plus, PA plus. Pakai yang apa? Sunscreen tu. Sunscreen berapa? Kalau untuk Aina, Eja tahulah 59. Kalau you ask beli untuk set 3 in 1, yang sunscreen ni ada orang cakap promotion RM19 sahaja. 19 bukan. Diskaun RM19. 59 Jimat RM19. Yes. Alright. Daripada harga dia berapa? 59 jadi RM40 sahaja kalau orang beli yang set 3 in 1. Ada cleanser, ada serum and then ada sunscreen. Okay, itu untuk Aina Beauty lah. Alright, so korang share lah, korang pakai brand apa? Macam Abdullah Mukris tadi pakai Mary Kay. Mary Kay is good actually. I guna daily moisturizer seperti 27 SPF 27 from Target Pro. Okay, kalau SPF 27 tu still tak cukup lagi. At least dalam cuaca Malaysia, dekat Malaysia, kena pakai sekurang-kurangnya 50 SPF dia. Andrew, kulit putih lagi kena pakai SPF yang lagi tinggi. 50 dah cukup dah. Kalau yang tone kulit gelap, dia boleh je SPF 30. Sebab dia punya lapisan kulit yang gelap ni orang cakap apa ni, dia ada lapisan melanin apa entah, lupa dah. Sebab kalau kulit putih ni dia lebih sensitif daripada kulit gelap. Yes. Ya, betul Andrew. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya pasal berkenaan skincare? Pasal sunscreen, sunblock, korang boleh tanya Kak Ica. Ya, Andrew. Nak tanya boleh, tanya je. Nak tanya apa tu? Abang Andrew. Nak tanya apa tu Andrew? So, you like Abdullah Mukris, terima kasih. Okay, Andrew, mana soalan dia? tengah typing. What else? Okay, untuk kalau sunscreen pun dia nak protect daripada kulit jadi kusam, tak berseri. So korang kena selalu apply sunscreen lah. Betul tu. Nak apa ni, tak nak, maksudnya nak bagi kulit korang lagi nampak maksudnya tak kusam, dull je macam tu. So korang kenalah pakai sunscreen. Nak mengelakkan daripada kulit kita pun dull je. Andrew, mana soalannya? Lambat. Okay, kita tunggu soalan Andrew jap. Lama betul Andrew typing. Okay, untuk elakkan daripada kulit kusam juga, korang boleh pakai scrub. Okay, kenapa muka cepat berminyak lepas tu pakai sunscreen atau mana-mana moisturizer jenis serum? Moisturizer jenis serum? Macam mana tu? Okay, kenapa kulit muka cepat berminyak? Yang ni dia dari segi pemakanan. Kalau yang jenis kulit berminyak, kalau Ija tengok research, kulit berminyak ni kena selalu minum air masak banyak. Kena jaga pemakanan, jangan makan makanan berminyak. Sebab Mira pun ada masalah dulu, lagi teruk kulit berminyak and jerawat sangat-sangat banyak dulu.
Okay, and sekarang ni kurangkan sikit lah. Memang akan makan, macam mana pun still makan makanan berminyak, tapi cuba kurangkan lagi Okay, makanan untuk berminyak tu. kulit berminyak ni, dia pemilihan cleanser juga penting. Sebab, okay, Ijaz sarankan kalau kulit berminyak ataupun kulit kering, cari cleanser yang jenis gel texture, yang jenis tak berbuih sangat. Kalau orang minyak. Kalau orang minyak susah sikit tu orang minyak tu. Macam mana tu? Okay, pilih Harizal Saleh. Pilih cleanser yang jenis gel texture, yang water base punya. Okay, kalau kulit berminyak, Ijaz tengok untuk Aina cleanser. Okay, promo Untuk Aina cleanser, Ijaz tengok feedback ramai yang cakap lepas pakai Aina cleanser ni dia gel punya texture. So, sangat bagus untuk skin berminyak ataupun kering. Dia seimbangkan you all punya pH kulit. Okay. I pakai cleansing gel. Andrew. Sesuai lah tu Andrew dengan you. Try elakkan pakai cleanser yang jenis berbuih banyak. Sebab dia akan irritate skin. Skin akan pernah tak korang pakai cleanser, lepas pakai cleanser tu kulit kering, tapi lepas tu dia jadi macam banyak, keluar banyak minyak. Tu sebab cleanser korang maybe tak sesuai dengan skin korang. Okay, kalau macam tu boleh je Aina produk tu. Boleh Andrew, kalau nak try boleh. Kalau tak sesuai boleh juga contact Mira nak dapatkan Aina cleanser. Nanti Mira COD. Nanti kita boleh jumpa Andrew. Kan kita janji nak jumpa. Okay. Apa tadi? Besok I datang minta Mira bawakan eye sample ke atau macam mana? Saya minta Mira bawakan eye sample ke atau macam mana. Tak ada sample lah Andrew. I punya dah habis babe. Nanti I kena restock balik. I kena restock balik lah. I punya dah habis. Boy. Okay, baiklah Andrew. Okay, untuk cleanser tu Andrew RM45 sahaja. Sangat murah. Kalau Andrew nak try serum dengan sunscreen pun boleh juga. Besok bawakan. Mira kijai. InsyaAllah. Okay. So, terima kasih Aiman Fikri tengok live ni. Okay. Apa tadi? Okay. Untuk cleanser, try cari yang jenis tak banyak buih. Ada juga yang gel cleanser tapi banyak buih. Ada juga gel cleanser yang tak banyak sangat buih. Sebab buih ni orang cakap, kalau Ijaz tengok Dr. Inky punya video, dia cakap diorang add on satu chemical untuk banyakkan buih dalam sabun ataupun cleanser korang. So tu akan jadi macam irritates you all punya skin lah. Contoh kalau korang rasa macam mana nak tahu cleanser tu sesuai dengan skin ke tak. Kalau korang pakai tu dia tak rasa tegang, tak rasa orang cakap pedih, and then menggelupas. Yang tu maybe tak sesuai dengan skin korang. Ataupun lepas pakai tu mula-mula kering, and then lepas beberapa jam dia jadi macam berminyak. Yang tu sebab orang cakap kalau kulit kering dia macam force minyak tu untuk keluar lebih banyak. So korang kena cari cleanser yang pH around 4, 6, 7 pun acceptable sebab kita punya skin around that pH. Betul tu. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak berkenaan dengan sunscreen ataupun sunblock hari ni? Cuba komen sikit kat bawah. Apa? Dah 9.40. Okay, dah 9.45. Dah 45 minit rupanya. Tak perasan pula. Okay, so kalau macam okay, thank you. Welcome Andrew. Saya nak tanya Muhammad Azizi. Ya, boleh Azizi, silakan soalan.
Zizi nak tanya apa, Zizi? Zizi nak tanya apa? Cuba tanya sekarang. Cuba komen kat bawah. Cuba Zizi komen. Okay, kita tunggu soalan daripada Zizi pula kali ni. Tadi Andrew. So sekarang ni Zizi. Mana soalan Zizi? Alright. Ni Aiman Fikri ni siapa? Okay. Betul ke pakai toner boleh tutup pores? Okay, Andrew. Muka. Betul ke pakai toner boleh tutup pores muka? Pakai lama pun tak nampak. Pakai lama pun tak nampak. Siapa? Okay, sekejap. Oh, okay. Okay, sekejap tak nampak boleh je. Kejap Kejap tau, Syul. Alright, soalan Andrew tadi. Betul ke pakai toner boleh tutup pores muka? Pakai lama pun tak nampak. Okay. Dia bukan, pores ni susah untuk orang cakap untuk tutup pores. Dia boleh kecilkan sahaja. Okay. Zaifah Muhammad. Okay, kalau untuk pores ni sesuai ke kalau pakai ni je? Scrub. Untuk pores pakai scrub pun boleh. Korang untuk tutup pores try pakai sheet mask. Kena pakai mask lah. Pakai masker. Sheet mask yang warna putih tu kan. Try pakai dalam 2-3 kali seminggu. Okey, soalan Gigi, kalau sunscreen kita guna time nak keluar rumah je ke atau kena apply setiap berapa hours? Kalau sunscreen kita guna time nak keluar. Okey. At least sebelum keluar rumah, okey, korang dalam setengah jam sebelum nak keluar rumah korang kena apply. And then setiap 4 ataupun 5 jam korang kena reapply. Ada lagi nak tambah? Daripada soalan Gigi tadi? Kena guna time nak keluar rumah je. Dia actually dekat rumah pun korang kena pakai sebab cahaya dari tingkap tu still ada, so korang kena pakai. Cuma dia punya kuantiti tu sikit je lah daripada korang keluar rumah. Kena pakai maksudnya two finger rules. Contoh letak sunscreen tu dekat ni kita punya two finger. And then apply seluruh muka. Korang tak boleh kedekut tau dengan sunscreen ni. Sunscreen ni murah je dekat Watson. Korang tak boleh kedekut. Maksudnya korang pakai sikit-sikit je. Kalau pakai sikit-sikit tu dia tak efektif dekat kulit muka. So korang kena pakai at least dalam berapa? Two finger rule. So maknanya banyak ni macam ni. Korang apply 2 finger ni. Kalau dekat rumah just sikit pun tak apa. At least pakai. Kalau nak keluar rumah at least 2 finger ni korang kena letak sunscreen tu. Kan biasa korang sunscreen picit je kan. So korang boleh picit dekat jari. Okay, 2 jari. Then boleh sapu dekat muka. Kalau sunscreen kita guna tangan. Okay, ada soalan lagi tak sebelum nak end live ni? Ada soalan tak sebelum kita nak end live? Sebab dah nak pukul 10, kita orang pun nak keluar. Okay, so Mira lagi sekali nak minta korang. Okay, welcome Azizi. Okay, so sebelum Mira end live, so Mira nak inform dekat korang boleh follow Mira punya FB page Mira Mirana, ataupun subscribe Mira punya YouTube channel dekat Mira Mirana. Dan juga hi Syahidatul, hi gorgeous, hi thank you. Okay, so korang boleh follow Mira punya IG Mira Mirana, boleh
follow Mira punya Facebook page and juga boleh subscribe YouTube channel Mira Mirana. Alright, so Ija? Okay, Ija korang boleh follow dekat IG ainabeauty.ija. Kat situ Ija ada share banyak-banyak tips dekat situ. So korang boleh tengok lah. Apa-apa apa nama tips IG? skincare. ainabeauty.ija. ainabeauty.ija. So, terima kasih untuk yang tengok malam ni. Yang tengok sebelum-sebelum ni pun terima kasih for watching Mira punya FB live. Okay, dan jumpa lagi besok. Setiap hari pada pukul 9 malam Mira akan live. Alright? Okay, bye. Assalamualaikum.